Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Ini berita terbaru untuk RCI yang baru diterima. RCI dah siap. RCI dah siap. SPRM pun dah siasat. Forum hadiri BNPN. Politikan isu RCI tabung haji. Jadi betulkah forum yang dibuat itu, yang dihadiri oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional itu, politikan isu RCI tabung haji saja? Betulkah? Cuba tuan-tuan dan puan-puan komen. Tulis di komen, betulkah pada pendapat tuan-tuan? Apa sebenarnya untuk forum ini lagi? Sedangkan RCI sudah siap, SPRM pun sudah siap dalam siasatan. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI tabung haji atau TH sudah pun mendedahkan isu dalam salah takbir urus dan siasatan penguatkuasaan pula sedang dijalankan. Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkarsi berkata, desakan supaya ditubuhkan badan khas di bawah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC selain gesaan supaya RCI 2.0 diwujudkan adalah tidak perlu. Kenapa perlu lagi? Kan RCI 2.0 kenapa perlu lagi? RCI 2.1 ini bukan dibuat oleh kerajaan Madani, bukan dibuat oleh PHK atau parti yang lain ke tidak, tapi mereka juga yang buatkan. Tapi kenapa perlu ini? Laporan RCI itu membuktikan salah tabir urus. Maka biarlah SPRM dan PDRM teruskan siasatan, kata Pak Zarkarsi. Ini betul. Oleh itu perlu PAC. Apakah PAC ada bidang kuasa macam SPRM atau PDRM? Pasti tiada. Tidak ada. RCI 2.0 juga tidak perlu. Siasatan sudah bermula, CEO sudah direman. Maka kita tunggu kalau ada sakau. Tegasnya menerusi kenyataan sebentar tadi. Puat berkata demikian untuk mengulas penganjuran forum. Realiti dan persepsi, jangan mempolitikkan tabung haji. Jadi siapa sebenarnya yang mempolitikkan? Saya pun bingung. Tuan-tuan dan puan coba komen. Siapa sebenarnya yang mempolitikkan ini? Ini dibuat oleh Musyawarah Nasional 2.0 di Primera Hotel Kuala Lumpur semalam. Majoriti yang hadir pula adalah pemimpin BN dan PN. Tujuan sebenar forum itu ialah untuk melemahkan kredibiliti laporan RCI TH, tegas bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor itu. Ini satu yang buang masa. Untuk rekod, Timbalan Perdana Menteri merangkap pengurusi Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang turut juga menghadiri program itu, menyokong cadangan supaya PAC meneliti pengurusan TH selepas 2017. Setiausaha Agung UMNO yang juga pengurus Timara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Disuki, ketika berucap dalam program itu, membangkitkan isu pemindahan aset TH kepada urus harta jemaah dan kemampuan New JSB memenuhi obligasinya kepada TH. Sementara itu, bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Mardina Muhammad hadir sebagai salah seorang panel utama forum tersebut. Madina ketika menjawab pertanyaan peserta mengenai dakwaan sakau berkata beliau tidak memahami istilah itu dan menegaskan audit JAN ketika beliau menjadi Ketua Audit Negara tidak menemukan bukti kecurian atau penyelewengan. Mengulas lanjut, Puat berkata cadangan RCI 2.0 tidak lagi diperlukan, memandangkan proses siasatan sudah bermula, termasuk tindakan reman terhadap individu yang berkaitan. Justru katanya, jangan lagi buang masa. RCI 2.0 dan PAC hanya strategi untuk melengah-lengahkan tindakan undang-undang, kata bekas ahli Parlimen Batu Pak Had berkenaan. Dalam pada itu, Puat turut mengkritik Madina Muhammad yang tidak memberikan jawaban jelas ketika ditanya media sama ada laporan RCI akan berbeza sekiranya keterangannya turut diambil oleh Suruhanjaya tersebut. Madina juga tidak berani menjawab soalan media apakah laporan RCI itu akan berbeza jika keterangannya diambil oleh RCI, tegasnya. Sehubungan itu, Puat yang juga bekas Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa
menyifatkan program yang dihadiri pemimpin BN dan PN itu sebenarnya telah mempolitikkan isu laporan RCITH. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Adakah anda setuju dengan Puan Zakasi atau tidak? Sila tinggalkan komen. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin memperkenalkan satu produk daripada For Life. Ini adalah imun molekul, dikenali sebagai transofector. Ini boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan untuk melawan penyakit. Semua penyakit di dunia ini sama ada disebabkan oleh terlalu kuat imun badan sehingga bingung imun badan atau terlalu lemah imun badan sehingga tidak mampu untuk melawan penyakit lagi. Jadi transofector ini mengajar badan kita untuk menjadi kuat semula, imun badan menjadi kuat semula dan dapat mampu untuk melawan segala jenis penyakit. Apapun masalah tuan-tuan dan puan-puan, boleh cuba transofector imun molekul ini kerana ia dapat meningkatkan imun badan untuk melawan apa juga jenis penyakit. Ini produk saintis, sudah dibuktikan secara saintis, telah pun digunakan oleh hospital-hospital di serata dunia. Jangan risau, dia adalah produk halal, ada lambang halal daripada Infaka, dan juga dia adalah sudah pun diregister dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, ada hologram. Jadi sangat-sangat berkesan, meningkatkan imun badan untuk melawan penyakit dan juga sangat-sangat selamat. Okey, boleh digunakan oleh siapa saja, termasuk bayi. Okey, daripada bayi sehingga orang tua boleh. Untuk bagi anda yang berminat, anda boleh WhatsApp nombor telefon ini dan anda boleh bertanya dan akan dilayan. Okey, jangan telefon, anda mesti WhatsApp. Okey, bye.